Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ala waslafna salihin ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa bi anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'a at-tuqa wal huda wal 'afafi wal ghina wal mauti ala dinil Islam wal iman bila mihnati wal imtihan. Bihaqqi sayyidi waladi Adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. بسم الله سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau saya cakap begini suaranya jelas tak? Tes. Bismillah. Kita cuba sambung insya-Allah daripada bacaan kita semalam. Yaitu perenggan yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya kebudayaan barat telah sejak dahulu kala menceraikan agama dari kehidupan sehari-hari dan hanya memeluk tradisi atau perbendaharaan adat yang diwarisi berturun-temurun. Kesenian, falsafah, dan ilmu pengetahuan sains dan teknologi sebagai dasar hidup mereka. Ya. Pemungkiran dari kepercayaan terhadap agama yang telah menjadi sifat bawaannya itu kemudian diperkukuh pula oleh kekecewaannya dalam pengalaman beragamakan agama Kristian yang tidak berhasil menjamin keyakinan dan yang penuh dengan dugaan. Justru, pada kala bijak pandai bangsa Yunani pertama mula merenungkan masalah kejadian manusia dan alam sekelilingnya, mereka memang insaf bahawa mereka tidak sebenarnya beragama. Dan dari hal demikian menderita kelemahan jiwa bagi hidup segar sentosa dalam dunia. Mereka insafi betapa perlunya sumber-sumber kepercayaan yang teguh harus didapati untuk menyuburkan keulungan semangat bagi menangkis dan menentang serangan-serangan serta pencerobohan-pencerobohan hebat yang dilakukan terhadapnya oleh bangsa-bangsa Farsi dan lain-lain yang mengelilingi perbatasan negara-negara mereka. Dengan demikian, maka timbullah golongan ahli-ahli falsafah di kalangan mereka yang merenungkan masalah hakikat serta kejadian alam semesta. Mereka telah memunculkan soal-soal seperti, apakah hakikat dasar alam ini? Adakah alam ini jadi dengan sendirinya? Adakah Tuhan yang menjadikannya? Wujudkah Tuhan itu? Dan bagaimanakah cara manusia dapat mengetahui perkara-perkara ini? Dan mencapai ilmu yang yakin mengenai jawapan soalan-soalan masalah-masalah tersebut. Renungan-renungan dan fikiran-fikiran mereka berkisar dalam mauduk perihal memecahkan rahasia soalan-soalan ini. Akan tetapi bagaimanapun handalnya cara ilmiah yang menyusun serta mengatur jawapan-jawapan yang dikemukakannya itu, namun tidak juga dapat mereka menyentuh perkara asasi yang menjadi pucuk pemikiran mereka, iaitu apakah ilmu yang dapat membawa kepada keyakinan. Justru sesungguhnya pada akhirnya segala gubahan fikiran murni itu hanyalah merupakan suatu teori belaka dan bukan ilmu, iaitu suatu dugaan atau sangkaan yang kebenarannya tiada dapat disahkan. Jadi sekarang ini Profesor Naqib Alatas sedang membahaskan tentang filsuf-filsuf yang mula timbul dalam sejarah pemikiran barat, iaitu pada kurun-kurun awal, iaitu beberapa kurun sebelum Masihi. Zaman sebelum Aristotle, sebelum Plato, sebelum Sokrates, beberapa ratus tahun sebelumnya. Iaitulah falsafah filsuf Ionia. Ya, yang daripada itu kita dapat perkataan Yunani. Ya, yang mana mereka ini, kalau kita perhatikan klasifikasi Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dalal, bahagian daripada mereka bergelar tabi'iyun, iaitu yang
menumpukan, memusatkan segala fikiran mereka pada perbahasan berkenaan dengan alam, iaitu ilmu yang biasa dikenali sebagai ilmu kosmologi, iaitu berkenaan tentang asal-usul alam, apakah binaan asasnya, dan juga tentulah ada beberapa persoalan yang menghubung kait dengan soalan itu. Antaranya sekiranya ditetapkan, misalnya Thales menyatakan bahawa binaan asas alam ini terdiri daripada air yang merupakan binaan asas. Sebahagian daripada mereka menganggap bahawa semacam bentuk udara atau api. Apa juga yang mereka andaikan adalah dasar kepada alam ini. Di antara mereka ada juga yang menganggap bahawa ia terdiri daripada atom-atom, ya, umpamanya Demokritus, ya, dengan fahamannya. Jadi bila mana mereka memikirkan hakikat alam ini seperti itu, ya, sebab itulah penamaannya oleh alim ulama kita dalam tradisi falsafah Islamiyah memanggil mereka ini atau memanggil disiplin ilmu mereka itu ma wara'at tabi'ah. Apa yang di sebalik tabiat. Itu yang menjadi renungan falsafah. Dan disiplin ilmu itu dalam bahasa Inggeris yang berakar punca dari istilah yang berpunca daripada bahasa Yunani adalah metafizik. Metafizik. Ada yang mendakwa bahawa istilah metafizik ini sebenarnya bukanlah istilah yang merujuk kepada hakikat perbahasan itu. Tetapi lebih kepada sistem penyusunan kitab-kitab Aristotle yang membahaskan segala juzuk ilmu pengetahuan yang dapat dihimpunkan dalam susunan maratib ilmu. Iaitu Aristotle setelah melakukan penaakulan terhadap hakikat alam tabi'i, termasuklah perbahasan berkenaan unsur-unsur yang membentuknya, ya, termasuklah perbahasan berkenaan muallat yang ketiga itu, iaitu alam galian, alam tumbuhan dan alam hayawan, membahas perihal insan, yakni segalanya itu dalam falsafah tabi'ah. Kemudian apabila soalan-soalan yang dapat dijawab berdasarkan ilmu fizik itu telah sampai kepada penghujung penerangannya, maka masuklah kepada apa yang di sebalik hal itu, yakni apa yang melangkaui fizik. Jadi itu yang digelar meta, yakni selepas atau sesudah fizik, ya, after physics, beyond physics. Sementara kalau orang umat muslimin, yakni misalnya Syekhul Rais ataupun Ibn Sina, Abu Ali Sina, beliau menyatakan bahawa tradisi, yakni disiplin ilmu yang mengkaji tentang ma wara'at tabi'ah, apa yang di sebalik regularity, apakah sebalik sistem alam ini, disiplin ilmu itu sepatutnya digelar ilahiyat ataupun teologi, iaitu perbahasan berkenaan Tuhan, yakni pencipta. Di kalangan orang-orang Yunani ada juga yang mengetengahkan fikiran bahawa di sebalik alam tabi'i ini tangga penerangan itu tidak akan lengkap sekiranya ia terhenti pada perbahasan berkenaan yakni boleh tercapai oleh akal mereka bahawa mustahil yang merupakan yakni punca kepada alam ini ataupun apakah binaan asas ini terdiri daripada perkara-perkara yang tidak beriradah, tidak berkehendak, tidak berilmu, tak ada sifat-sifat yang sedemikian itu. Jadi maka mereka seperti Aristotle misalnya memikirkan bahawa barangkali adanya sesuatu yang dipanggil penggerak utama, the prime mover, ya, penggerak utama. Menggunakan hujah-hujah akliyah, beliau tiba pada satu kesimpulan bahawa adanya satu yang digelar penggerak utama yang mana segala alam ini terbit daripadanya. Tetapi itu teori penciptaan alam ataupun teori keadaan alam. Dalam tulisan Plato juga didapati ada perbahasan yang sedemikian. Hanya sahaja digelar pencipta itu adalah macam seolah-olah demiurge, iaitu seorang artificer, seseorang pembentuk alam ini yang memberikan alam ini akan rupanya. Walhasil segalanya itu, ya, bezanya dengan kita umat muslimin, perbahasan-perbahasan begini dimasukkan dalam persoalan-persoalan falsafah. Yang dimaksudkan falsafah di situ adalah sekurang-kurangnya bagi mereka, ya, dia adalah gerak daya akal untuk mencapai hakikat, ya, gerak daya akliyah untuk mencapai hakikat. Yang ini mereka bergantung kepada apa yang dipanggil akal nazar, akal nazari ataupun akal hayawani. Yang ini menggunakan
fikiran akal semata-mata untuk mencapai hakikat-hakikat. Ini jadi ada dua di kalangan yang telah saya disebutkan tadi, tabi'iyun, kemudiannya ilahiyun seperti Aristotle dan Plato kalau menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali. Ada juga di kalangan mereka seperti golongan sufastaiyah. Yakni golongan sufastaiyah ini adalah golongan yang menafikan adanya hakikat. Dan tentang penafian mereka berkenaan adanya hakikat itu, boleh jadi mereka menggunakan hujah-hujah ilmu pengetahuan. Mereka katakan sebenarnya sukar untuk kita terima misalnya bahawa adanya hakikat kerana akal kita boleh mengandaikan beberapa kemungkinan yang mana salah satu daripadanya tidak dapat dipastikan secara benar kerana boleh jadi ada penerangan yang lain. Yakni mereka menafikan adanya kemungkinan untuk dapat ditahkikkan satu-satu teori itu. Dugaan tadi itu tak dapat dibuktikan. Dugaan tadi itu tidak dapat membuahkan keyakinan kerana boleh sahaja jadi kesimpulan yang lebih baik dapat ditarik sekiranya direnung semula susunan-susunan tadi itu. Ada pula daripada kalangan mereka yang misalnya dinyatakan oleh Imam At-Taftazani ya, dalam syarah Al-Aqaid An-Nasafi, di kalangan mereka ada yang golongan yang dipanggil Indiyah, iaitu golongan yang menyatakan bahawa sebenarnya hakikat ini bersifat subjektif. Dia bergantung kepada pendapat. Pendapat yang sebenarnya tak dapat melangkaui pemikiran masing-masing, pengalaman masing-masing. Jadi kita perhatikan bagaimana sebenarnya pengetahuan orang-orang Yunani atau orang-orang Barat itu sedari zaman awalnya, sedari zaman Yunani kuno lagi telah melalui suatu macam krisis. Yang sebenarnya kalau difikirkan, sekiranya krisis dalam metafizik ini tak dapat diselesaikan, kesannya akan merebak kepada segala aspek kehidupan. Yakni kalaulah perihal hakikat itu tak dapat dipastikan. Adakah alam ini qadimkah ataupun ia baharu? Adakah ia memiliki pencipta ataupun tidak? Adakah segalanya itu sekiranya tak dapat dipastikan? Yakni golongan filsuf waktu itu menemukan yakni bahawa sekiranya berterusan keadaan sebegini, yakni insan terperangkap dalam renungan yang tak dapat ditahkikkan, maka yang paling ditakuti oleh mereka itu adalah pernisbian nilai, ethical relativism, ya, pernisbian nilai. Menganggap bahawa nilai segala sesuatu itu tak dapat dinyatakan sebagai benar, dan ini jauh lebih bahaya. Yakni ini sangatlah berbahaya dalam masyarakat kerana mereka mengetahui sekiranya penisbian nilai itu benar, maka boleh jadi yang baik itu ya atau yang buruk itu sama sahaja nilainya. Bahkan yang benar, yang betul itu sama juga nilainya dengan yang palsu dan yang salah. Yang kuat boleh sahaja berterusan untuk menindas yang lemah. Dan bahkan golongan sufastaiyah tadi, golongan yang berpegang kepada safsatah yang sememangnya mereka beriktikad bahawa ilmu itu tak dapat dicapai, yakni mereka menafikan keyakinan kecuali keyakinan bahawa keyakinan tak dapat dicapai. Ini golongan yang menerima pernisbian nilai dan sebagainya, sememangnya mereka menganggap bahawa tugas pengajaran itu, tugas pendidikan itu adalah mengajar seseorang teknik-teknik dalam berhujah, retorik misalnya, dan bagaimana supaya hujah seseorang itu dapat mempengaruhi masyarakat, dan supaya bagaimana teknik penghujahan itu dapat meneruskan cita-cita politik seseorang. Jadi seakan-akan mereka, inilah golongan-golongan sofis ini yang kita perhatikan menjadi musuh utama seseorang seperti Sokrates ataupun Plato dalam dialog-dialognya. Kita perhatikan dalam Republik, Protagoras dan beberapa dialog-dialog besar karangan Plato itu, sememangnya beliau membangunkan hujah-hujah yang beliau kira paling kukuh untuk menolak hujah golongan ethical relativist tadi, golongan sofis. Kerana Plato tahu benar, yakni sebab beliau bukan sahaja berhujah secara falsafi itu tanpa pengalaman. Ini kerana beliau sendiri merupakan daripada bangsawan golongan Yunani dan terlibat secara langsung keluarganya dalam perebutan kuasa, dan terlibat secara langsung untuk melihat bagaimanakah kesannya apabila kuasa
mengatasi akal atau kuasa mengatasi falsafah. Jadi yang menjadi perbahasan utama, dialektik utama Plato itu adalah bagaimana untuk dibangunkan hujah falsafah untuk mempertahankan keutuhan Athens, untuk mempertahankan keutuhan demokrasi berdasarkan etika. Jadi itu yang menjadi renungan mereka. Ini kerana dari hal bila mana merujuk kepada hakikat dan alam, metafizik, mereka masing-masingnya walaupun bertungkus lumus dan mampu dan berdaya membangun sistem-sistem metafizik yang sangat luar biasa dari segi kerumitannya dan segi keindahan dari segi akliyahnya, tetapi masing-masing akhirnya kita ambil Plato sendiri mendapati bahawa kontradiksi-kontradiksi yang terdapat dalam sistemnya itu tak dapat dipertahankan. Jadi, gubahan fikiran murni itu hanyalah merupakan satu teori belaka, bukan ilmu. Iaitu satu dugaan dan atau sangkaan yang kebenarannya tak dapat disahkan. Lambat laun, terus hingga ke zaman Sokrates dan murid-muridnya seperti Plato dan Aristotle, ahli-ahli falsafah Yunani hanya dapat mengemukakan jawapan terhadap soal-soal yang sulit, rumit seperti yang tersebut tadi, bahawa oleh kerana perkara keyakinan tiada dapat tercapai oleh falsafah dan perkara-perkara alam gaib itu menghendaki syarat wajib diyakini, maka manusia hanya dapat merenungkan serta meneroka alam yang nyata belaka dan mengenakan rencana serta tata tertib hidupnya yang zahir ini dengan menyusun suatu cara hidup bermasyarakat yang terkawal oleh undang-undang dan pimpinan yang berkewibawaan. Jadi, atas dasar kehampaannya dalam bidang hakikat yang menuntut untuk ia diyakini, akhirnya mereka menumpukan segala usaha pemikiran mereka itu terhadap membangunkan negara atau membangunkan masyarakat. Yakni untuk melihat ia terkawal oleh undang-undang dan pimpinan yang berkewibawaan, sebab sekurang-kurangnya kenikmatan yang tercapai daripadanya itu zahir dari segi pemikiran. Yakni nyata kepada pemikiran mereka bahawa misalnya dalam pemikiran Aristotle, bahawa manusia itu tidak dapat menikmati kehidupan sekiranya ia membanting tulang secara bersendirian tanpa bergantung kepada masyarakat. Aristotle mengiktiraf manusia ini sebagai haiwan politik, political animals, iaitu yang bergantung kepada kestabilan dan keadaan masyarakat untuk melalui kehidupan yang bermakna, yang bahagia. Kebahagiaan bagi Aristotle itu terdiri daripada perhimpunan akan perkara-perkara yang memaksimalkan atau yakni terhimpunnya faktor-faktor yang menaikkan kenikmatan dalam kehidupan. Umpamanya terdapat perkara-perkara yang bersifat khariji, iaitu adanya harta yang memadai, oleh itu dibangunkan falsafah ekonominya. Adanya keselamatan, oleh itu dibangunkan sistem politik. Dan kemudian pada peringkat diri peribadi dalam pemikiran Aristotle, iaitu dalam Ethics of Nicomachus ataupun Nicomachean Ethics, dia belajar di situ berkenaan hawa nafsu manusia. Yakni sekiranya hawa nafsu ingin, yakni diri itu ingin bahagia, seseorang itu mesti belajar melatih hawa nafsunya supaya tidak berterusan mengejar perkara-perkara yang zahir, yang fani. Tetapi harus dididik hawa nafsu itu, dipupuk supaya mengejar kebaikan yang bersifat yang tidak bersifat benda. Yakni yang baginya kebahagiaan yang terala, yang tertinggi, yang dipanggil summum bonum, adalah renungan falsafah. Ini kerana seseorang yang menjadikan tumpuan kehidupannya merenungi masalah-masalah hakikat, masalah-masalah falsafah, akan dapati bahawa dia tidak akan dikecewakan oleh faktor-faktor luaran. Dan itu juga yang menjadi dasar pemikiran beberapa pemikir Kristian seperti Boethius yang terpengaruh dengan aliran falsafah Yunani, falsafah Hellenista, yang pada penghujung hidupnya beliau dipenjarakan, didakwa kemudian dipenjarakan atas dasar permusuhan politik. Yang ini musuh politiknya berjaya melucutkan jawatannya, kemudian didakwa ia masuk ke dalam penjara,
yakni pada tahun-tahun terakhirnya ia telah mengarang The Consolations of Philosophy, yakni bagaimana falsafah itu boleh membujuk hati seseorang, boleh menggembirakan hati seseorang, dan dia yakni dalam perbahasannya itu membahas tentang apakah yang selayaknya dianggap sebagai kebahagiaan. Renungan falsafah adalah antara perkara yang seseorang tidak boleh mengambil daripada kita. Dan pemikiran ini berterusan di kalangan orang-orang barat. Yakni hatta di kalangan orang-orang Jerman mereka ada yakni frasa yang menyatakan Gedanken sind frei. Yakni akal kita itu tetap bebas. Yakni seorang itu boleh mempenjarakan tubuh badan kita, tetapi akal kita sekiranya telah bebas, maka dia tidak dapat dipenjarakan. Yakni renungan falsafah itu adalah sesuatu yang secara relatif bebas daripada perubahan perkara zahir, yakni perubahan keadaan luar. Sementara perkara-perkara yang lain yang turut menyumbang kepada kebahagiaan seperti kesihatan, seperti keadaan ekonomi yang memuaskan, seperti peluang untuk melalui aktiviti seperti persahabatan dan lain-lain, itu semuanya itu turut menyumbang kepada kehidupan yang bahagia. Jadi inilah yang menjadi tumpuan pemikiran orang-orang Yunani, khasnya Plato dan Aristotle. Kenapa nama-nama Plato dan Aristotle antara yang paling selalu disebut adalah kerana keduanya ini selain daripada kehebatan pemikiran mereka, pencapaian mereka dari segi falsafah, yang mana mereka meninggalkan pengaruh yang berterusan terhadap tamadun barat dan dunia, sebenarnya adalah kerana mereka itu sudah pun yakni merupakan bahagian yang kemuncak daripada tradisi falsafah tadi. Dan oleh sebab itulah kita tidak meskipun mereka memanglah dari secara peribadi kedua-duanya merupakan genius. Aristotle sempat berguru dengan Plato sekian lamanya, sempat yakni mengembangkan pemikirannya itu selama dia mengatakan 20 tahun Aristotle berkhidmat di dalam akademi Plato, dan Plato membangunkan akademinya itu tempat untuk orang-orang bahas masalah matematik, masalah falsafah, dan masalah-masalah perkara intelektual yang dihimpun dalamnya itu adalah pemikir-pemikir. Jadi yakni pertamanya faktor persekitaran yang menggalakkan, dan faktor kebijaksanaan mereka, yakni IQ mereka ataupun kemampuan akali mereka. Tapi lebih daripada itu adalah kerana mereka itu adalah bahagian daripada tradisi keilmuan yang sudah mencapai kematangannya, iaitu ratusan tahun telah berlalu. Jadi mereka dapat memanfaatkan tradisi itu untuk melihat apakah hujah-hujah yang telah dibangunkan sebelum ini, apakah hujah lawannya. Jadi mereka dapat mengembangkan sehinggalah dapat mereka ramukan segala hasil warisan itu. Belum lagi termasuk misalnya kalau Plato, beliau banyak berjalan, banyak berkelana. Plato sempat menziarahi tempat-tempat di Timur Tengah, khasnya Alexandria di Mesir, dan merujuk dan berbahas dengan beberapa pemikir-pemikir di sini. Dari situlah idea-idea itu dapat dihimpunkan dijadikan sistem mereka. Walhasil kemuncak ataupun mahkota kepada pemikiran falsafah oleh Aristotle ini tetaplah, yakni tumpuan renungannya itu adalah kepada hal ehwal kebahagiaan dan kemasyarakatan. Ya, sebab itulah walaupun di barat misalnya, yakni sehingga hari ini, meskipun dari segi fiziknya Aristotle telah digantikan dengan sistem fizik baharu, sistem fizik moden. Metafiziknya telah ditolak, dinafikan. Tetapi yang masih lagi berpengaruh dalam tradisi pemikiran barat, yakni dalam hujah-hujah akademik yang masih dibangunkan di universiti-universiti, adalah fahamnya tentang kebahagiaan, fahamnya tentang fadilah ataupun virtue, dan juga fahamnya yakni perbahasan berkenaan tragedi, yakni permasalahan-permasalahan insan manusiawi, termasuklah perbahasan Plato tentang makna keadilan. Ini masih lagi menjadi renungan mereka hatta hari ini. Walhasil, oleh kerana perkara keyakinan tidak dapat tercapai oleh falsafah,
dan perkara alam gaib itu menghendaki syarat wajib diyakini, maka manusia hanya dapat merenungkan serta meneroka alam yang nyata belaka dan mengenakan rencana serta tata tertib hidupnya yang zahir ini dengan menyusun suatu cara hidup bermasyarakat yang terkawal oleh undang-undang dan pimpinan yang berkewibawaan. Itu menjadi tumpuan mereka. Yani untuk memaksimalkan kebahagiaan itu, itulah yang dijadikan tumpuan mereka. Sebab itulah tradisi falsafah politik mereka sangatlah jitu, sangat mantap. Kerana falsafah, yakni politik itulah yang menentukan kebahagiaan bagi diri-diri pribadi, oleh kerana diri pribadi itu tidak mampu mencapai kebahagiaan yang berpuncakan iman. Maka demi kesejahteraannya, haruslah dia berikhtiar, memikir serta mengemukakan rencana-rencana bagi menegakkan suatu negara yang sempurna. Mengenai masalah kesunyian jiwa yang hidup tanpa keyakinan itu, mereka menganjurkan bahawa manusia harus menerima hakikat itu sebagai nasibnya yang mutlak, yang tidak dapat dielakkan dan yang harus dihadapi dengan keteguhan diri. Yang ini mereka terima hakikat kehidupan yang berasaskan tragedi. Maka pendirian inilah juga yang merupakan pucuk bibit pemujaan tragik hero, pemujaan pahlawan tragik yang menjadi unsur utama dalam nilai kesusastraan barat. Mereka menegaskan bahawa bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya, tidak perlu dia mengetahui dan mengenali perkara-perkara yang gaib yang tidak dapat diyakini. Bahkan memadailah manusia mengetahui dan mengenali perkara-perkara yang zahir sahaja atau yang dapat diperhatikan oleh ilmu-ilmu zahiri, falsafah menerusi ratio atau akal haiwani. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bayangkan, sebab itulah mereka misalnya menumpukan segala usaha mereka yang dipanggil barat moden itu kepada fakta-fakta empirikal, ya, fakta-fakta empirikal. Ini pula kerana kekecewaan mereka terhadap metafizik yang dibangunkan pada zaman Descartes, yakni kurun ke-17, dan sesudah itu, yakni beberapa pemikir iaitu yang membahaskan tentang kita sebut tadi tentang filosof kurun ke-17, iaitu membahaskan metafizik berdasarkan ratio, iaitu daripada nazar akal, menjadikan tumpuan mereka untuk membangun sistem metafizik berdasarkan akal semata-mata. Mereka telah hampa akan kemampuan akal untuk mencapai hakikat metafizik berdasarkan pandangan akal semata-mata. Kemudian sesudah itu masuk zaman empirik, yakni segala sesuatu yang ingin dapat dipastikan kebenarannya mesti adalah terhad dan tergantung kepada apa yang dapat dicapai melalui penyataan empiris. Penyataan empirikal ini sama ada yang dapat disaksikan melalui panca indera yang 5 ataupun yang kewujudannya dapat dibuktikan berdasarkan kesan-kesannya yang dapat dizahirkan pada panca indera yang 5. Tetapi yang dipakai sebagai kayu ukur, yang dipakai sebagai neraca untuk mengukur kebenaran penyataan tadi itu, mereka tak dapat jawab. Yang ini kenapakah perlu disempitkan kewujudan sesuatu itu pada bukti-bukti empiris semata-mata. Mereka tak dapat menjawab tentang kenapakah neraca itu yang dipilih. Sebenarnya jawapannya adalah kerana mereka telah kecewa dengan kemampuan agama untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Jadi kita bayangkan maksudnya, mereka telah bataskan pengetahuan manusia kepada apa yang dapat disaksikan oleh panca indera yang 5, dan mereka hadkan peranan akal itu adalah hanyalah selaku pencerna ataupun selaku yang mencerakinkan, yang menyusun segala apa yang dapat digubah daripada penyataan-penyataan yang bersifat indrawi. Jadi tentulah bila mana dalam hal ini mereka akan menolak hal ehwal yang berpuncakan iman, akidah yang lain-lain yang kita imani, kerana bagi kita akal itu bukanlah semata-mata ratio ataupun akal haiwani yang tugasnya adalah untuk memerhatikan dan merenung
perkara-perkara yang dapat dicapai oleh panca indera, tetapi akal itu juga adalah bahagian daripada organ pengetahuan manusia, daripada alat pengetahuan manusia yang lebih lengkap lagi, iaitu qalbu. Dan qalbu itu dapat mengetahui hakikat sesuatu, hakikat yang bersifat ruhani, yang kebenarannya itu, kenyataannya itu dapat dialami melalui pengalaman beragama. Jadi bayangkan, maksudnya sekiranya mereka sememangnya tidak mampu lagi untuk menerima akan adanya hakikat dan keyakinan berkenaan perihal alamul ghaib, maka sebab itulah yakni yang ada hanyalah yang alam ini, bahawasanya perlulah bagi manusia mempunyai budi pekerti yang tinggi nilainya, mengenali keadilan yang sempurna yang patut dibayangkan dalam rencana negara yang sempurna itu. Jadi dibangunkan dasar-dasar kenegaraan, dibangunkan dasar-dasar pendidikan, dibangunkan segala sistem, termasuklah perundangan. Untuk apa? Untuk mewujudkan negara yang sempurna. Sebab bagi mereka negara sempurna itulah yang dapat memaksimalkan kemampuan insan untuk mencapai kebahagiaan. Hanya sahaja ada di kalangan mereka yang berpendapat bahawa bentuk negara yang sempurna itu adalah negara yang menghadkan peranannya, yakni yang peranannya sangat terhad, yang membiarkan rakyat-rakyatnya daripada kalangan ahli perniagaan, daripada kalangan ahli korporat dan golongan-golongan lain daripada kalangan kapitalis itu untuk terus mengembangkan modal mereka dan mengembangkan harta mereka, yang mana peranan negara adalah hanya untuk memudahkan dan menjadi pemudah cara untuk mereka ini, yakni diberikan mereka tempat-tempat bagaimana caranya supaya dapat kurang membayar cukai dan kemudahan sistem supaya menggalakkan pengukuhan kasta kapitalis. Sebahagian daripada mereka menganggap bahawa mungkin yang sebaliknya, menganggap bahawa peranan negara itu adalah untuk menjadi kapitalis yang utama ataupun menjadi penyusun utama. Jadi tetapi pada penghujungnya, seperti mana yang dibahaskan semalam, kedua-duanya adalah bentuk humanisme yang memusatkan pemikiran mereka terhadap membentuk negara sempurna untuk menjamin kebahagiaan yang tertinggi yang dapat dicapai, sebab yang ada bagi mereka hanyalah dunia ini. Mereka menegaskan bahawa manusia demi mencapai kesejahteraannya harus dididik dalam akidah-akidah falsafah yang telah digubah olehnya, dan seterusnya mendakwa bahawa tujuan pendidikan dari awal hingga ke akhirnya ialah demi memupuk warga negara yang sempurna. Dan segala kepercayaan yang difahami olehnya serta dianggap orang sebagai agama haruslah digunakan semata-mata sebagai alat demi mengukuhkan faham warga negara yang sempurna itu, serta menjamin wujudnya negara yang sempurna. Dan ini lebih ternyata zahir lagi pada zaman pasca pensekularan. Yakni zaman pasca pensekularan, bukanlah semua daripada kalangan mereka menafikan apa-apa bentuk pengaruh agama. Yakni ada di kalangan mereka yang kita kata meraihkan kebebasan beragama, asal sahaja kebebasan beragama itu diamalkan mengikut rencana pembangunan negara tersebut. yakni masyarakat yang beragama yang berbeza dengan negara tadi yang bersifat sekular itu diizinkan untuk mengamalkan agama mereka secara peribadi, diberi dan dijamin hak mereka untuk berkumpul, dan dalam kumpulan mereka boleh mereka amalkan agama mereka itu. Tetapi dalam hal ehwal tuntutan negara sekular itu, mereka tidak akan berkompromi. Yakni misalnya tidak boleh berkompromi dalam kewajipan membayar cukai, kewajipan mempertahankan kedaulatan negara tersebut dan lain-lain. Itu yang maksudnya faham yang meletakkan negara bangsa itu sebagai hakikat tertinggi. Jadi agama itu dibiarkan kerana agama itu bagi mereka adalah dalam ruang lingkup subjektif. Tidak boleh memindahkan agama daripada ruang peribadi kepada ruang kemasyarakatan. Jadi ini yang dijadikan dan
mereka juga turut memahami bahawa agama itu boleh dijadikan alat yang berguna, ya, sebab dia boleh mengukuhkan faham warga negara yang sempurna itu. Sebab itulah menjadi sebahagian daripada kita katakan kehendak ataupun kehendak ataupun polisi setengah negara, ya, di kalangan negara Eropah itu untuk membantu, ya, kelompok-kelompok daripada rakyatnya yang misalnya yang beragama Islam, yang khasnya yang membawa ajaran-ajaran yang atau pemahaman-pemahaman yang berbeza dengan pemahaman yang muktabar, untuk menggalakkan misalnya fahaman yang bersifat liberal ataupun fahaman yang lebih sejajar, ya, yang lebih sejajar dengan bawaan pribadi mereka, yakni mereka menggalakkan pembentukan autoriti yang baharu. Yani autoriti yang baharu ini supaya adalah di kalangan mereka itu yang sanggup misalnya untuk merubah faham-faham Islam, merubah tafsiran-tafsiran yang telah digubah, yakni yang telah dipersetujui oleh alim ulama kita, asal sahaja menuruti kehendak negara sempurna tadi atau kehendak falsafah di sebalik negara tadi itu, ya. Dan mereka tentunya cuba untuk mengembangkan hal ini di mana-mana sahaja. Baik. Maka dengan demikian jelaslah kepada kita bahawa yang lebih mereka utamakan tiadalah lain dari menghasilkan wujudnya suatu negara yang sempurna. Dan segala daya usaha lain haruslah berteraskan kepada dasar ini. Tetapi sebenarnya dalam pada persetujuan mereka, ya, untuk mewujudkan negara yang sempurna, tetapi dari segi khususiatnya atau dari segi perkara-perkara yang terperinci berkenaan dengannya, tentulah ada perbezaan-perbezaan, ya. Ada yang, yakni di kalangan mereka pun mereka berbeza tentang apakah yang menjadi keutamaan. Adakah kesamarataan yang menjadi keutamaan ataupun adakah kebebasan? Mengetahui bahawa ada beberapa tujuan, maqasid pembangunan sebuah negara itu yang saling bertentang, yakni sekiranya diutamakan yang satu hal lain itu terpaksa diteledur atau dikurangkan. Misalnya sekiranya mereka berkehendak untuk memaksimalkan kebebasan, mereka akan tahu bahawa antara kesan yang terpaksa mereka tanggung, antara yang terpaksa mereka tanggung adalah masalah adanya yang akan gunakan kebebasan itu untuk memporak-perandakan negara. Akan tetapi sekiranya negara pula mengembangkan kuasanya sehingga mengawal pemikiran masyarakat, maka itu akan mengurangkan kebebasan dan lain-lain aspek yang bertentangan, yang selalu bertentangan dalam pemikiran falsafah politik mereka itu. Dan ada juga di kalangan mereka yang berkehendak untuk yakni dalam fikiran mereka itu untuk mewujudkan negara berkebajikan. Negara berkebajikan yakni untuk memaksimalkan pengagihan kekayaan dan pengagihan hasil negeri atau hasil perniagaan. Tetapi ini akan ditentang oleh kumpulan yang mungkin akan menekankan aspek usaha ataupun aspek perniagaan dan sebagainya. Walhasil itulah, yakni walaupun mereka bersetuju bahawa mereka ingin mewujudkan negara yang menjadi jadi tumpuan pemikiran mereka itu, dari segi takrifan, dari segi hakikatnya, mereka sebenarnya yakni mereka berbeza pendapat tentang apakah bentuknya. Nah, intisari falsafah yang terkandung dalam hasrat mendirikan negara yang sempurna ini terdapat dalam faham keadilan. Bahawa keadilanlah yang menjadi pucuk bibit masalah kesejahteraan manusia. Bahawa manusia hanya dapat mencapai kesejahteraannya apabila dia hidup dalam suasana dan keadaan yang adil. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep atau faham keadilan itu? Setelah merenungkan bawaan dan tabiat alam semesta, mereka dapati perbezaan yang menyesalkan antara keadaan tabiat alam seluruhnya dan keadaan alam manusia. Keadaan tabiat alam keseluruhannya terkawal oleh undang-undang alam yang tertib, teratur dan mutlak yang mereka gelar dengan nama kosmos. Ya, alam tabi'i ini mereka gelar dengan nama kosmos kerana mereka yakni khasnya yang mengkaji alam tabi'i, yakni para saintis, mereka akan dapati bahawa ada satu ketertiban yang teratur dan mutlak dalam alam tabi'i ini.
yakni mereka tahu benar, yakni akan sistem yang dipanggil ekologi, akan kosmos, ya. Tiada sezarah pun jua yang akan dapat berganjak atau berkisar dari tempat atau keadaan yang telah ditetapkan baginya. Andai kata terjadi perganjakan atau perkisaran yang dimaksudkan itu, nescaya akan kabur, hancur leburlah alam ini, ya, seluruhnya. Sedangkan demikian, dilihatnya pula bahawa dalam alam keadaan manusia yang ditakrifkannya sebagai haiwan yang berakal, justru tidak terdapat keadaan terkawalnya oleh undang-undang yang tertib teratur dan mutlak, yang dapat menetapkan supaya tiap-tiap manusia berada masing-masing pada tempat atau nasibnya yang tepat. Keadaan kekacauan ini mereka gelar dengan nama chaos. Ya, chaos, iaitu keadaan di mana sesuatu itu tidak berada pada tempatnya. Akal haiwani yang menjadi sifat kemanusiaannya itu tidak dapat mengatur, tiada jua dapat mengatur manusia dengan saksama, beri tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, manusia terlihat keadaan di mana seseorang boleh diberikannya tauliah atau izin dan pengesahan untuk memegang tanggungjawab yang sebenarnya tidak layak baginya. Ini sebenarnya hakikat dalam masyarakat. Ternampak di mana tugas yang diberikan kepada seseorang itu tidak berpatutan dengan daya kebolehannya. Terdapat di mana amanah yang diletakkan kepada seseorang itu dikhianatkan kerana si pemegangnya tidak mempunyai sifat bawaan beramanah. Apabila kita renungkan keadaan manusia ini sedemikian, maka sesungguhnya lah benar bahawa syarat utama bagi menegakkan keadilan itu adalah ilmu. Jadi kita perhatikan di sini, ya, masalah alam tabi'i dan manusia. Yakni alam tabi'i itu dijadikan, yakni dari segi pemerhatian mereka pun yang tidak beriman dengan Tuhan melihat bahawa alam tabi'i ini berada dalam keadaan kosmos, ya, ada tata tertibnya. Akan tetapi dalam hal manusia boleh jadi ada kepimpinan yang palsu, ada kepimpinan yang salah. Ya, lebih-lebih lagi apabila mereka telah memerdekakan diri mereka daripada asuhan agama. Yakni mereka yang tadinya menumpukan kepada pembentukan negara yang sempurna itu, mereka sendiri mengetahui bahawa terdapat di kalangan mereka itu yang mengikuti hawa nafsu, yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai dasar falsafah dan ideologi mereka. Dan mereka boleh menggerakkan ideologi demi mempertahankan kehendak hawa nafsu itu. Dan lebih-lebih lagi sekiranya mereka tidak dapat apa-apa bentuk asuhan akhlak daripada agama, maka akhirnya mereka dapat mengganggu gugat ketertiban yang tadinya berada dalam alam. Ya, kita perhatikan kesan besar, ya, kesan besar dalam keadaan dunia semasa ini adalah apabila berkembangnya sistem teknologi yang mana dengannya daya manusia yang sebenarnya katalah daripada dahulu pun kehendak syahwat manusia itu tak dapat dipenuhi. Tetapi kuasanya untuk menggunakan sumber-sumber daripada alam itu agak terhad atas dasar kekangan batas teknologi. Tapi bila mana dikembangkan teknologi, ya, sehingga memungkinkan seseorang itu untuk memakan daripada hasil bumi melebihi apa yang sepatutnya, dan juga dapat dibangunkan kefasadan menjadi sebuah sistem sehingga menekan, ataupun dibangunkan sebuah sistem di mana dapat satu orang boleh menyerap daripada sumber yang milik bersama. Yakni apa yang sepatutnya dijadikan milik bersama diubah untuk dijadikan monopoli milik seseorang. Belum lagi yakni benda-benda lain yang dimungkinkan hasil daripada penjanaan teknologi itu, termasuklah mereka naratif yang palsu, mereka naratif yang salah, mesin propaganda yang mereka bangunkan, segalanya itu akhirnya menatijahkan keadaan yang semasa. Yakni dengan kehebatan dan kepantasan perubahan teknologi itu mengakibatkan mereka mampu memusnahkan alam pada kadar yang tidak dapat dilihat. Dan itulah yang sebenarnya menjadi punca kepada segala krisis yang dihadapi insan pada hari ini. Baik krisis yang berpuncakan alam sekitar, yakni daripada ekologi, pemanasan global, termasuklah epidemik dan pandemik yang telah dideritai dan sedang dideritai manusia ini, berpuncakan daripada manusia yang tidak menghormati kestabilan alam itu. Belum lagi cabaran dari ruang sosio kemasyarakatan ataupun
sosioekonomi, yakni daripada krisis ekonomi, iaitu yang berpuncakan keadaan di mana padahal sumber-sumber makanan sebagainya mencukupi untuk keseluruhan manusia yang berada di atas muka bumi ini. Yakni ada terdapat lebihan daripada sumber itu sebab senantiasanya ia diperbaharui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi oleh kerana amalan-amalan yang terlibat dengan sistem kapitalisme, dia yang memusatkan segala kekayaan itu kepada segelintir sahaja manusia, mencekik ia daripada segala yang hasil ataupun nilai yang dihasilkan oleh majoriti masyarakat, maka akhirnya dia mengakibatkan krisis-krisis hatta dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Belum lagi sistem-sistem yang itulah, yakni kalau kita ingin lakukan satu-satu daripada kritik-kritik terhadap segala sistem ini, kita akan perhatikan bagaimana segalanya berpuncakan daripada masalah akhlak, daripada masalah insan itu yang tidak dapat mengenali dirinya, tidak dapat mengawali dirinya. Walhasil, Plato pernah menarik perhatian dengan menyatakan bahawa untuk seseorang menjalankan tugasnya dengan sempurna dalam sesuatu bidang kehidupan, maka perlulah dia mempunyai ilmu yang lengkap pula mengenai bidang itu. Seseorang doktor atau jurutera misalnya, tentulah dikehendaki menempuh beberapa banyak tahun pelajaran dan latihan dan ujian sebelum dapat tugas-tugas kedoktoran itu, kejuruteraan itu diamanahkan kepadanya. Selang demikian, aneh sekali bahawa dalam mengamanahkan tugas yang terpenting dalam kehidupan masyarakat, iaitu tugas memimpin, tiada pula sekali-kali diperlukan bagi seseorang itu menempuh pelajaran, latihan dan ujian yang khusus yang akan dapat membimbingnya ke arah peringkat keahlian memimpin masyarakatnya. Itu masalah daripada zaman Plato lagi. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, ya, Nabi SAW pula menjadikan tugas utamanya untuk membentuk akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya. Nabi SAW mendidik para sahabatnya untuk menjadi pemimpin. Yakni dalam rumah mereka. Yakni kullukum ra'in. Setiap daripada kamu itu adalah pemimpin. Dan kamu akan dipersoalkan. Nabi SAW menanamkan hakikat akidah. Ya, menanamkan akidah, menanamkan iman, menanamkan sifat mas'uliyah, menanamkan sifat bertanggungjawab, menanamkan sifat melawan hawa nafsu, menanamkan sifat supaya tidak tamak, menanamkan sifat supaya zuhud terhadap dunia, qanaah. Segala aspek-aspek akhlakiyah ini sebenarnya merupakan sumber untuk kita menyelesaikan segala masalah dunia pada hari ini. Ya, sayang sekali kalau umat Islam sendiri pun terkena masalah ilmu itu. Yakni kalau umat Islam sendiri pun tidak nampak aspek akhlakiyah, sedangkan terlampau jelas bahawa Nabi sendiri menyatakan bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Allah sendiri memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataannya laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Belum lagi dinyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan lain-lain akhlak yang meletakkan akhlak Nabi itu pada peringkat yang tertinggi. Tetapi sekiranya umat muslimin yang tidak mampu menyikapi dan meletakkan Nabi Muhammad pada tempat yang sepatutnya, iaitu supaya akhlak kita dibentuk berdasarkan asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentulah puncanya adalah akidah yang sebenarnya, maka betapa dapat Islam itu, yakni umat muslimin, memainkan peranannya untuk merubah keadaan kezaliman yang berleluasa ini. Baik, maka dengan ini pula nyatalah bahawa yang dikatakan kezaliman itu adalah keadaan di mana orang-orang diberikan tanggungjawab, tugas dan amanah yang tidak layak baginya masing-masing kerana kedudukan dan bawaan dirinya tidak memadai bagi sifat tanggungjawab. Tugas dan amanah yang diberikan kepadanya itu harus kita fikirkan, ya. Adakah yakni kita telah bersedia untuk memberikan amanah, tugas yang layak bagi seseorang itu? Dan adakah dapat kita didik masyarakat kita untuk memiliki keupayaan, ya, untuk tanggungjawab, tugas dan amanah memimpin? Itu yang, sebab itulah Profesor Alatas bila melihatkan akan hal ini, berteori hanya layak untuk mereka saja, adakah itu petanda sikap mereka terpengaruh untuk mengutamakan teori melebihi ilmu sehingga tidak diberi ruang untuk diperbetulkan? Baik, sudah hampir jam 6.
Okey, mungkin kita berhentikan bacaan kita di situ. Kita lihat di sini betapa itu, dan mungkin kita boleh lihat soalan-soalan sekarang. Tentang siapakah Profesor Naqib Al-Atas, mungkin saya boleh sarankan baca buku Profesor Wan, Falsafah dan Amalan Pendidikan, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Di situ ada dalam bab pengenalannya membahaskan secara terperinci ataupun secara yang lengkap, secara yang di dalamnya menceritakan tentang biografi Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Soalan saudara Rashid Ridha, terangkan rukun gadaian. Ini bukan, yakni saya tiada pengetahuan yang memadai tentangnya. Harus diajukan soalan ini kepada asatizah yang ada pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu fikih muamalah. Baik, jadi soalan Ummu Uwais, jika ahli akademik sekarang mengahadkan budaya berteori hanya layak untuk mereka sahaja, adakah itu petanda sikap mereka terpengaruh untuk mengutamakan teori melebihi ilmu? Baik, antara tugas ulama pada hari ini adalah untuk yakni dalam buku Profesor Wan Muhammad Nur, buku yang diberikan tajuk Peranan Universiti, tajuk Peranan Universiti, penafi baratan dan islamisasi ilmu pengetahuan, begitu. Jadi peranan universiti pada hari ini adalah perlu kita fikirkan. Adakah sebenarnya ia memainkan peranan yang sepatutnya demi agama Islam? Adakah universiti kita memainkan peranan yang sepatutnya demi tradisi keilmuan Islam dan demi masyarakat muslimin ataupun tidak? Yakni saya ingat Profesor Syed Hussein Nasr pernah menyatakan bahawa universiti-universiti itu sebenarnya adalah yakni ini agak kasar bunyinya, tetapi sebenarnya dia adalah yakni kubu-kubu terakhir negara-negara barat yang ditinggalkan dalam negara-negara umat muslimin untuk menewaskan umat muslimin dari segi ilmu, dari segi pemikiran, dari segi agama, yakni yang sekaligus akan melemahkan jati diri atau makna diri umat muslimin. Jadi peranan utama alim ulama kita, khasnya yang terlibat dalam pengajaran dan pengajian adalah untuk mereka kembalikan faham yang sebenar berkenaan dengan ilmu, dan supaya mereka tidak terpengaruh. Yang ini sekurang-kurangnya kita perlu wujudkan sekurang-kurangnya satu universiti Islam yang hakiki, iaitu yang mana mereka tidak terpengaruh dengan misalnya mengejar masalah ranking, tidak terpengaruh dengan mengejar apa-apa yang menjadi kesibukan universiti-universiti lain itu. Yakni yang mana mereka tumpukan untuk aspek ilmu itu tadi. Yakni ada di kalangan mereka yang berpendapat bahawa ilmu itu rendah nilainya, lebih tinggi teori. Ada di kalangan mereka itu menganggap bahawa ilmu itu rendah nilainya, yang lebih tinggi adalah kajian. Yang lebih tinggi adalah misalnya kajian-kajian baharu. Yakni tanpa menafikan nilai-nilai pengkajian baharu, research baharu, publication yang baharu, semuanya memiliki nilai yang tersendiri. Tetapi kita tidak boleh selaku umat Islam menafikan bahawa ilmu, khasnya ilmu yang sah, yang sabit itu, tidak boleh direndahkan martabatnya. Kerana ilmu yang sah itulah yang merubah insan, menjadikan mereka yakni insan yang baik. Jadi peranan memahami ilmu, mendalami ilmu dan memindahkannya daripada satu tradisi kepada yang lain, itu yang merupakan asal kepada peranan alim. Yakni peranan ulama adalah untuk menyampaikan rantaian ilmu, itu yang merupakan peranan asal mereka. Yakni ilmu yang merupakan cahaya, ilmu yang menimbulkan rasa khasyah dalam diri seseorang, itu merupakan tujuan, yakni peranan asal mereka. Jadi sekiranya ahli akademik sekarang menghadkan budaya berteori sahaja yang layak untuk mereka, dan mereka tidak mengindahkan peranan ilmu, ditakuti mereka juga akan dilanda masalah orang barat. Yakni berteori itu, yakni bila mana mereka katalah jadi mabuk teori misalnya. Yakni satu teori digantikan dengan teori yang lain, digantikan teori yang lain. Takut-takut nanti dalam hal-hal yang sabit, hal-hal yang perkara yang berpuncakan wahyu misalnya, yang sebenarnya di situ bukanlah sesuatu yang bergantung kepada teori, tetapi bergantung kepada pemahaman yang hakiki. Dia bukan lagi dugaan, ia dapat dipastikan.
Yakni sekarang ini seakan-akan sekiranya seseorang itu melebihkan teori melebihi ilmu, seakan-akan perkara yang sah yang diketahui itu tidak menambah nilai. Inilah yang menjadi yang diibaratkan oleh Profesor Naqib Alatas. Dikatakan bahawa orang-orang barat itu umpamanya adalah bila mana mereka telah minum air putih yang sepatutnya boleh menghilangkan dahaga, mereka anggap bahawa air putih itu tak sedap. Jadi diletakkan garam dalamnya. Jadi sebagai perasa. Tetapi pada hakikatnya bila mana dia minum air dengan garam, dahaganya tak akan hilang lagi. Jadi berterusan dia akan minum. Jadi segalanya ingin dirungkai. Dalam hal ehwal kemasyarakatan ingin dirungkai. Termasuklah perkara-perkara yang sabit, perkara yang muhkam, ya, perkara yang sepatutnya tiada berubah. Ini yang mereka jadikan keseronokan mereka. Sebab itulah mereka berpindah. Yakni dari segi tumpuan mereka pun, yakni kalaulah dahulunya mereka yakni berasal misalnya daripada tumpuan kajian mereka itu kepada ilmu-ilmu wahyu misalnya yang tiada berubah, mereka mungkin lebih minat untuk belajar sains kemasyarakatan, sains politik dan sains-sains ini. Sebab apa? Sebab aspek-aspek yang sains-sains yang kemasyarakatan, politik, antropologi ini boleh senantiasa diubah. Sebab senantiasa boleh seseorang itu menggagaskan teori yang baru berkenaan aspek ini, berkenaan aspek itu. Sebab dunia itu ini memang ada aspek-aspeknya yang dipanggil mutaghayyirat. Jadi mengutamakan teori melebihi ilmu. Ya, ini haruslah sebenarnya cara-caranya untuk merawat masalah itu, saya kira antaranya adalah dengan paling kurang pun meletakkan sejajar keutamaannya. Yakni harus diiktiraf juga peranan ilmu. Yakni sekurang-kurangnya mestilah ada budaya yang memindahkan ilmu yang sebenar itu. Authentic Islamic knowledge itu haruslah yakni boleh diperbaharui dari segi cara mengajarnya, boleh diperbaharui dari yakni berdasarkan daya cipta atau kreativiti yang terdapat pada tenaga pengajar. Yakni boleh mereka segarkan wacana tersebut. Akan tetapi perkara yang ilmu itu tetap ilmu, ya. Yakni janganlah kita maksudnya dalam hal tauhid, dalam hal perkara-perkara yang tetap berkenaan yang sabit berkenaan pandangan alam, yang itu yang kita ingin ubah pula. Saudara Sid Hakim ingin bertanya, adakah konsep Madinatul Fadilah mengikut konsep Ibnul Farabi mempunyai perbezaan atau serupa dengan konsep Banda Aidil mengikut Plato? Di mana idea falsafah mereka berdua masih serupa. Kita boleh katakan ada persamaan di antara apa yang digagaskan oleh Al-Farabi dan Plato, tetapi ada juga terdapat perbezaan yang saya kira bermakna. Meskipun tanpa menyatakan bahawa yakni penyataan Al-Farabi itu adalah penyataan yang mutlak berkenaan ataupun penyataan yang merupakan yang diambil oleh alim ulama kita kerana kesan Plato, kesan Aristotle terhadap pemikirannya itu ketara, ya. Akan tetapi misalnya antara perbezaan yang bermakna adalah aspek bahawa Al-Farabi menganggap bahawa Al-Farabi memiliki pemahaman tentunya yang lebih mendalam berkenaan hal ehwal kenabian, dan diletakkan peranan Nabi selaku imam yang utama. Imam yang utama itu merupakan seorang Nabi yang mendapat wahyu. Yakni dengan pemahamannya sendiri tentang makna wahyu yang berbeza daripada apa yang dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah, yakni ulama yakni Ahlus Sunnah dalam beberapa hal. Akan tetapi sekurang-kurangnya yakni berbezanya dia dengan Plato adalah Plato masih lagi yakni meskipun menganggap bahawa yakni Plato menganggap bahawa perlulah pemimpin itu menjadi filosof ataupun filosof itu menjadi pemimpin, tetapi tidak jelas yakni bagaimanakah pengetahuan filosof itu dicapai. Ini kerana Plato sendiri masih kabur tentang bagaimanakah nak mengetahui hakikat baik buruk, ya. Yakni dia masih lagi mengandaikan bahawa insan itu akan muncul, tetapi insan itu belum muncul dalam sejarahnya. Yakni dalam pengetahuan sejarahnya dia belum bertemu dengan seseorang yang demikian, ataupun kalaupun dia tahu tentang misalnya kewujudan nabi-nabi yang terdahulu, akan tetapi itu tidak dijelmakan dalam pemikirannya. Sedangkan Al-Farabi
bila mana dia nyatakan tentang imam yang pertama atau yang merupakan seorang nabi itu yang meletakkan dasar pengetahuannya yang mendidik yakni Madinatul Fadilah itu, dia membangun teorinya itu berdasarkan pengetahuannya tentang Nabi Muhammad yang pernah hidup dalam sejarah, ya, walaupun adalah perbezaan-perbezaan yang sebenarnya maksudnya kalau kita ingin lakukan kritik yang lebih mendalam, itu mungkin boleh dijadikan. Pandangan Ibn Rushd, boleh terangkan. Ibn Rushd dalam hal penulisan falsafahnya banyak mengarang tentang syarah kepada pemikiran Aristotle. Beliau menggagaskan syarah-syarahnya terhadap pemikiran Aristotle itu pada kita katakanlah 3 peringkat atau 3 martabat. Ada yang merupakan syarah-syarah ringkas, ada yang dipanggil syarah pertengahan yang mutawasid, ada syarah yang mutawil yang panjang. Dan tentulah ada pembaharuan-pembaharuan yang dibuat dalam syarahannya itu, ya. Yakni misalnya dia telah mensyarahkan secara cukup mendalam faham psikologi Aristotle, ya, di Anima, ya, kitab Aristotle itu di Anima dia telah ini Ibn Rushd telah mensyarahkan dengan lebih mendalam tentang hal itu, yakni yang mana memiliki nilai-nilai tersendiri dalam hal memiliki nilainya yang tersendiri untuk kita mengenali dengan lebih baik psikologi insan. Karangan-karangannya yang mungkin meninggalkan kesan juga terhadap orang-orang barat adalah yakni yang dalam pembentukan budaya ilmu di barat adalah karangannya yang dipanggil Faslul Maqal, ya. Faslul Maqal iaitu di dalam tulisannya yang membahas tentang apakah hukum mempelajari falsafah, apakah itu aktiviti falsafah, dan kemudian apakah hubung kait di antara falsafah dan agama. Itu menjadi persoalan-persoalannya, dan bagaimana hasil daripada renungan mereka sama ada tepat ataupun tidak. Daripada Ibn Rushd dibangunkan mazhab Latin Averroism, yakni mazhab Ibn Rushd Latin, yakni orang-orang Latin itu yang mana di situlah tercetus daripada Latin Averroism itulah tercetusnya golongan rasionalis di barat yang membangunkan dengan sistem mereka itu sendirilah. Itu sedikit sebanyak yang boleh kita terangkan. Ada lain soalan? Kalau ada satu soalan lagi kita boleh jawab. Atau kita boleh bincangkan. Sekiranya tak ada, ya khair, insya-Allah mungkin kita bertemu lagi pada hari esok untuk sambung bacaan kita. Baiklah, sekian dulu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.